Jadi untuk itu majlis dengan penuh sukacitanya menjemput Al-Fadil Dr. Abdul Aziz Bari sebagai panel yang pertama untuk membincangkan hudud sebagai penyelesai masalah ummah dari konteks bagaimana pelaksanaannya mengikut undang-undang dan perlembagaan negara kita. Dipersilakan Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Ustaz Asri, ahli yang berhormat daripada Johor pun ada, jarang kali pertama pun kali dalam di Kelantan dapat seorang ahli yang berhormat PAS pada Johor. Yang berbahagia Ketua Pengarah Jawatan Hal Ehwal Agama Islam di Kelantan, para pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan panelis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk hadir pada pagi ini. Dan secara kebetulan ini merupakan kali yang barangkali kedua dalam tempoh seminggu dua ini saya diminta bercakap mengenai isu ini. Dan lusa di UKM pun isu yang sama juga. Jadi begitu meriah sekali kita membicarakan persoalan pelaksanaan hukum hudud ataupun lebih luas lagi pelaksanaan syariah dalam kerangka dan konteks negara Malaysia. Pada saya, seperti yang saya fikir sebahagian hadirin hadirat sekalian telah pun biasa ataupun pernah membaca apa yang saya tuliskan. Sebenarnya walaupun ada suara-suara yang sebaliknya, pada faham saya tidak ada masalah daripada segi sistem itu sendiri, khususnya sistem perlembagaan negara kita untuk menerima atau melaksanakan pelaksanaan syariat Islam. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat kepada sistem itu sendiri sudah dilaksanakan sebahagiannya, walaupun mungkin tidak sempurna, walaupun sedikit, walaupun menyimpang, walaupun tidak sepenuhnya setulen yang sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam, tetapi sudah dilaksanakan. Jadi bagi mereka yang mengatakan bahawa Malaysia ini negara sekular, perlembagaan ini sekular dan sebagainya, dan tak boleh dilaksanakan syariat, saya fikir ini suatu perkara yang seolah-olah menafikan sesuatu yang sudah menjadi kenyataan, ya, dalam konteks umpamanya jenayah syariah. Ya. Ruang dan kerangka struktur sekarang yang ada ialah kerangka yang diambil daripada Islam sendiri, cuma dari segi hukumannya bukan Islam. Jadi boleh, ya, dengan kata lain boleh diperbaiki, boleh dipertingkatkan apa yang ada itu. Ya. Jadi pada saya, bagi mereka yang mendakwa bahawa perlembagaan kita menentang ataupun tidak membenarkan, itu pun satu perkara yang saya fikir orang putih kata is flying in the eyes of reality, ya. Satu perkara yang tidak logik, ya. Dan izinkan saya untuk mengimbau sedikit konteks ataupun hujah yang selalu disebutkan itu. Yang paling selalu kita dengar bagi mereka yang tidak selesa dengan pelaksanaan syariat ini ialah mereka mengatakan bahawa perlembagaan negara ini sekular, dan dengan itu makanya apa saja yang bernama Islam itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi mereka ini sebenarnya bukan saja jahil Islam, tapi jahil juga perlembagaan walaupun setengahnya peguam, ya. Jadi mereka lupa bahawa di Malaysia sudah ada mahkamah syariah, di Malaysia sudah ada pelaksanaan Islam dalam bentuk undang-undang keluarga, dalam bentuk perbankan, dalam bentuk universiti Islam, dalam bentuk pungutan zakat dan sebagainya. Sudah ada. Tinggal lagi tak banyak, tinggal lagi
bercerai-cerai, tinggal lagi dalam bentuk yang dilaksanakan oleh kerana desakan dan bukan sesuatu yang diwawaskan oleh kerajaan. Ya. Jadi pelaksanaan itu dilakukan bersifat orang kata piecemeal. Bila ada tuntutan maka dia pun buat seminar pentadbiran zakat ke, soal nak meningkatkan perbankan Islam dan sebagainya. Tetapi sudah ada ruang itu, sudah ada, ya. Jadi bagi mereka yang mengatakan negara dan perlembagaan ini sekular maka tak boleh dilaksanakan syariat, mereka seolah-olah tidak nampak, tak mau tengok benda ni. Itu bukan syariat ke? Ya, ya memang tak cukup, betul, saya akui, tidak sempurna, ya. Maklumlah besi UMNO kan, itu cara UMNO melihat Islam macam mana kan. Tetapi ada, bukan, kita kena harus jujur dan objektif. Ya betul. Kita pun simpan duit dalam bank Islam juga. Kita pun hantar anak kita ke Universiti Islam juga. Ya. Kita juga menerima, ya, bahawa pentadbiran pengurusan jemaah haji antara yang barangkali boleh dibanggakan dalam dunia. Ya. Jadi kita nak tingkatkan lagi benda itu. Dan sebab itu pada tahun 2011 bila timbul isu pelaksanaan hudud ni, saya ada berbincang sedikit dengan waktu itu Yang Amat Berhormat Tuan Guru Nik Aziz, hendak menggunakan kerangka yang ada di peringkat negeri ini untuk melaksanakan pelaksanaan hukum itu. Dan saya fikir boleh dibuat dengan syarat laluan di peringkat pusat itu diberikan, ya. Kelantan saja nak buat tak apa sebab enactmentnya sudah ada, ya. Dan mahkamah pun ada. Jadi buat di Kelantan, dan Kelantan yang nak buat, dan itu sudah dijanjikan kepada rakyat negeri Kelantan dan mandat sudah diberikan. Maka dalam konteks negara kita yang mengamalkan negara persekutuan federal ini, sepatutnya kehendak rakyat negeri Kelantan itu dihormati, kerana sebuah sistem federal itu memberikan laluan dan membenarkan negeri-negeri di bawahnya mengamalkan undang-undang yang mereka mahu, seperti juga di tempat lain, di Kanada dan sebagainya, ya. Jadi bukan benda yang pelik sangat, bukan benda yang bertentangan dengan apa yang sudah diterima di peringkat dunia, ya. Cuma itu menimbulkan sedikit kekecewaan, tetapi tak mengapalah, orang baru nak kenal kan, ya. Dan orang yang mengatakan bahawa pelaksanaan syariat Islam ni tak boleh dibuat, dia tak tahu sebenarnya sistem negara kita. Dia kata negara kita negara yang mengamalkan common law. Tak betul. Ada common law tapi sikit saja. Jadi common law Inggeris ni bukan diterima semua, ya. Kalau sesiapa yang belajar undang-undang, ya, dia tahu, ya. Common law Inggeris tu hanya boleh dipakai setakat mana ada ataupun wujud ataupun berlaku kekosongan atau tidak ada undang-undang tempatan dalam soal itu, maka bolehlah pinjam, boleh tengok common law, dengan syarat lagi bahawa pemakaian common law Inggeris itu tidak menimbulkan kepayahan, kesulitan kepada pihak-pihak berkenaan. Jadi ada syarat dia, bukan secara borong saja. Jadi Malaysia ni bukan negara common law, bukan negara yang undang-undang Inggeris, tidak. Undang-undang kita apa? Undang-undang kita pertama perlembagaan saya dah katakan tidak menentang, tidak mengatakan Islam tak boleh dilaksanakan, ya. Yang kedua, undang-undang kita undang-undang yang dibuat oleh parlimen ataupun DUN Kelantan dah buat undang-undang enactment yang memberikan laluan dan rel kepada pelaksanaan hukum jenayah ataupun jenayah ataupun Islam syariah. Jadi tak ada masalah, ya. Dan keputusan mahkamah pun tidak ada yang mengatakan bahawa Islam tak boleh dilaksanakan di Malaysia. Mana ada. Jadi sebenarnya tidak betul, satu dongeng, satu mitos mengatakan bahawa kita kalau amalkan Islam kita akan menolak, menyingkirkan common law. Tidak. Di mana-mana ataupun dalam aspek-aspek yang kita boleh pakai, kita akan teruskan common law Inggeris itu, ya. Dan dalam Islam sendiri, ya, prinsipnya ialah bahawa kalau benda itu baik, tidak bertentangan dengan nas yang jelas, apa yang nak ditentangnya, ya. Kalau sebagai contohnya berhubung dengan soal negligence, kecuaian, kena langgar, patah kaki, buta, undang-undang yang kita pakai undang-undang Inggeris, sebab undang-undang yang lain tak ada, dan itu tak bersalahan dengan syariat. Apa salahnya? Begitu dengan soal pentadbiran tanah, ya.
Kecuali memang ada nas yang mengatakan tak boleh pakai, itu lain cerita. Dan sekarang ni kita ramai dan ada tenaga-tenaga, ya, pengamal-pengamal yang faham kedua-duanya, walaupun tak semestinya pakar, tapi faham. Cukuplah. Nak tunggu pakar sampai bila? Berapa orang yang boleh jadi pakar? Bukan semua orang ada masa dan kesempatan untuk jadi pakar. Dia terpaksa bekerja, cari makan dan sebagainya kan. Tapi sekurang-kurangnya sudah ada. Jadi sudah kenal dua sistem itu, ya. Jadi sepatutnya ini menjadi suatu modal dan titik tolak untuk kita melaksanakan. Jadi saya nak ulangi sekali lagi, tidak ada masalah dari segi perlembagaan. Ruang itu ada. Memang masih ada yang mengatakan bahawa yang tertinggi itu perlembagaan. Itu tidak bermaksud bahawa Islam itu ke bawah. Sebab perlembagaan ini macam manual saja. Macam manual kelab, manual apa. Jadi kalau katakan manual ataupun perlembagaan atau undang-undang tubuh itu mengatakan pengerusi dilantik dengan majoriti, dengan cara angkat tangan, ini bertentangan dengan syariat ke? Tidak. Dia cuma mengatakan bahawa pentadbiran kelab ini, persatuan ini harus dipandu kepada perlembagaan ini, undang-undang tubuh ini, itu saja. Dia penyusunan manual apa yang memang ada bagi sekali lagi orang yang memang sentiasa takut dengan syariat Islam itu yang disebut. Tengok dalam negara, dalam perlembagaan kita bukan agama, yang paling tinggi adalah perlembagaan. Dia terpulanglah bagaimana dia nak melihat isu itu, ya. Tetapi bagi kita itu sekadar penyusunan saja, ya. Dan perlembagaan Malaysia tak macam perlembagaan negara lain seperti India, seperti Turki, yang terang-terang mengatakan sekularisme itu pahaman negara. Ini sendiri tak ada, ya. Ya, di Turki kawan-kawan Erdogan kita, ya, walaupun mereka lama memerintah, ya, tapi mereka masih lagi tertakluk kepada perlembagaan negara Turki yang menetapkan bahawa sekularisme itu fahaman negara dan menjadi jenayah kalau nak bawa benda yang lain pada disebut di situ. Di Malaysia tak ada, atau di India begitu juga. Sekularisme itu menjadi faham dan asas negara. Di Malaysia tak ada. Dia cuma kata perlembagaan negara sebagai undang-undang yang utama. Itu saya maknanya kalau nak buat hudud, kena buat apa, kena ikut ruang dan prosedur yang ditetapkan oleh perlembagaan itu saja. Jadi sekarang kita nak buat di peringkat negeri, dan kuasa negeri itu kita boleh hujahkan berdasarkan perlembagaan, kerana di dalam senarai negeri di sana ada menyebutkan bahawa undang-undang syarak itu ialah kuasa negeri. Jadi Islam, isu apa di bidang kuasa Islam itu ialah kuasa negeri. Itu yang kita nak kembangkan. Dan alhamdulillah saya fikir sudah ada nampak jalan, ya. Cuma yang menjadi masalah sekarang ialah ada beberapa akta, beberapa undang-undang bertulis yang mungkin boleh menghalang, seperti bidang kuasa mahkamah syariah. Itu boleh dimansuhkan. Tak payah 2/3 majoriti, tak payah bidang perlembagaan pun. Cuma yang jadi problem sekarang ialah kita tidak ada kuasa di Putrajaya. Kita tidak memerintah Putrajaya, ya. Jadi isu ataupun persoalan pelaksanaan syariat, khususnya jenayah syariat, ialah sesuatu yang dibawa oleh PAS. Jadi PAS kalau nak buat kena dapat majoriti di parlimen. Sekarang ini majoriti siapa? DAP. Jadi kalau nak suara ini didengar di parlimen, kalau nak di parlimen, maknanya PAS kena dapat paling tidak 40 kerusi. Itu cabaran dia. Jadi bukan soal perlembagaan, soalnya bagaimana hendak meyakinkan rakyat, ya, termasuk yang di Johor, supaya PAS boleh dapat paling tidak 40 kerusi. Yang tak pernah dicapai. Paling tinggi PAS dapat 29 kerusi tahun 99, sewaktu Datuk Haji Fadil Noh jadi ketua pembangkang. Itu paling tinggi 29 kerusi. Sekarang lagi jatuh 21. Hari itu 24. Jadi boleh tidak dapat majoriti. Kalau PAS dapat majoriti di parlimen, jadi PAS dari kepala dalam Pakatan Rakyat, saya tak nampak ada masalah. Kalau katakan Pakatan Rakyat memerintah dan PAS menjadi leading partner, maknanya kalau PAS sudah ada 40 kerusi, maknanya pengaruh PAS kuat di Malaysia. Itu yang kita nak capai sebenarnya. Bukan soal pindah perlembagaan, tak perlu. Tetapi ada tak itu? Sampai tak? Boleh ke tidak? Ni. Dan untuk dapat itu bukan saja di Kelantan.
PAS kena kuat di Terengganu, PAS kena kuat di Kedah. Ini baru dah melingkup dah di Kedah, macam mana? Jadi orang Kelantan, PAS Kelantan kena pijak. Jangan dia menyanyi satu benda yang menakutkan orang lain di luar Kelantan. Mungkin di Kelantan diterimalah isu ini, tetapi di luar Kelantan diterima atau tidak? Jadi soal priority itu, keutamaan itu dia untuk apa? Ini politik, ini politik. Jadi nak melaksanakan undang-undang, nak menukar undang-undang ini pun kena ada politik juga. Kalau politiknya tak betul, sampai bila pun dia takkan berubah. Saya dah bagi jalan, tidak perlu pindah perlembagaan. Maknanya tak perlu majoriti 2/3, tak payah. Tetapi kena ada kerajaan. Walaupun saya katakan negeri boleh laksana, tetapi negeri laksana itu dengan syarat halangan-halangan yang ada sekarang itu disingkirkan melalui majoriti mudah di parlimen. Itu yang belum dapat. 21 tak cukup. Dan saya fikir DAP belum cakap lagi. Kalau yang bercakap kami nak hudud tu DAP, itu lain. Itu hebat. Kalau sampai boleh meyakinkan DAP penting itu apa ni kita nak hudud, itu hebat. Mungkin PAS tak payah buat kerja. DAP dah kami nak hudud, okey. Tapi kalau orang PAS yang bercakap, tak ini. Ini kenyataan politiknya. Dan yang menyedihkan, orang Melayu pun tak peduli. Ya, betul lah kita kata SPR menipu dan sebagainya, tetapi yang kenyataannya ialah bahawa yang menambah kerusinya UMNO. Manakala PAS kerusinya jatuh daripada 24 jadi 21, UMNO meningkatkan kerusi 79 jadi 89. Jadi ini satu perkara yang berat lah. Kerusi UMNO satu parti 89, Pakatan Rakyat 3 parti 88, maaf saya, kerusi UMNO 88 satu parti, Pakatan Rakyat 3 parti 89. Jadi satu lawan 3. Ini pengaruh atau ini kekuatan politik yang kita nampak sekarang ini. Yalah, kita akur soal gerrymandering, soal penipuan SPR dan sebagainya, tetapi saya fikir paling tidak ya dalam kerangka yang ada sekarang ini sepatutnya saya rasa untuk mensasarkan mendapat 112 boleh Pakatan Rakyat dengan syarat kerja kuat dan ada beberapa perkara lah. Umpamanya kalau Kelantan PAS boleh menguasai Kelantan, boleh menguasai Terengganu, boleh menguasai Kedah dan Perlis. Saya fikir itu satu lonjakan yang cukup hebat. Sebab kalau dia boleh menguasai 4 negeri, maknanya parlimen dia akan naik, termasuk di Johor. Jadi kita harap Ketua Dewan Ulama Johor boleh Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Sebab Johor ni penting. Jadi Ustaz Abdullah kata Johor ni orang UMNO tak bagi salam dengan dia. Jadi orang Melayu ni masih belum lagi dia belum nampak. Jadi di situ pentingnya proses yang lain, proses penjelasan, proses meyakinkan orang Islam sendiri perlunya bahawa mereka menyokong, menerima bahawa melaksanakan hukum ini ialah tugas mereka. Ini belum lagi berlaku. Jadi kalau setakat nak buat di Kelantan mungkin boleh, tetapi itu pun memerlukan sokongan dan dokongan di peringkat pusat. Itu yang tidak ada. Ya. Dan dalam keadaan media kita tidak simpati dengan kita, ini satu lagi masalah. Jadi mungkin kita boleh bicara soal bagaimana strategi untuk sampai ke situ. Ya. Sebab kita dah selesai, dah tepu, dah buat seminar nak melaksanakan ini. Dah bertahun-tahun dah benda ni. Jadi isunya bukan itu. Sekarang bagaimana kita nak memperkukuhkan kedudukan di parlimen. Sebab kalau tidak ada yang itu, kita tak boleh buat. Ya, macam mana kita nak pindah Akta Mahkamah Syariah yang mengikat tangan Mahkamah Syariah tadi? Tak boleh. Ya. Saya tidak mengharapkan kita mahkamah kita mengisytiharkan ini, tak sah. Sebab hakim-hakim ini dia mengambil signal atau mengambil isyarat daripada kerajaan, macam juga kes Herald baru ni. Ya.
Juga kes petition pilihan raya. Susah bagi hakim-hakim nak lari daripada sistem itu, sebab kita maklum sajalah. Kenaikan pangkat dia, pelantikan dia ditentukan oleh kerajaan. Kemudian ketua dia pun boleh di remote kontrol oleh kerajaan. Jadi walaupun teorinya bebas, saya tak fikir itu berlaku dalam kenyataan yang kita lihat, ya. Jadi maknanya untuk melaksanakan ini banyak perkara lain yang kita harus fikir. Jadi kita tidak boleh hanya melihat soal bagaimana melaksanakan tanpa memikirkan bagaimana nak sampai ke situ. Dan di situ yang saya lihat ialah perlunya dukungan politik itu yang tidak ada, ya. Dukungan politik dan simpati masyarakat yang belum ada. Kalau masyarakat bersimpati tak ada masalah. Macam juga soal-soal seperti coach yang berbeza untuk wanita, kan? Kita dah lama bercakap soal perlunya, ya, lelaki dengan wanita diasingkan. Tetapi bila tuntutan itu datang daripada masyarakat dan umpamanya KTM buat, kan senang, kan? KTM dah buat coach perasingan untuk lelaki dan perempuan. Ataupun di Selangor yang bercakap tentang pentingnya rumah urut berbeza untuk lelaki dan perempuan, ini bukannya orang PAS, orang DAP, Datuk Teng Changki Mexico, kerajaan tempatan. Nah, itu baru nampak hebat. Jadi tuntutan itu bukan datang daripada orang Islam, tetapi orang bukan Islam yang nampak, yang sedar bahawa ada kebaikan di situ. Nah, ini yang harus diusahakan. Sebab itu saya katakan tadi, kalau sekiranya yang bercakap atau DAP ikut bercakap macam itu, itu cerahlah Ustaz. Jadi Ustaz Abdullah kena kerja kuat di Johor, nampak. Sebab ini kawasan-kawasan yang kritikal tu. Di Kelantan begitu tak ada masalah, di Terengganu tak ada masalah, di Kedah boleh tahanlah. Kedah baru setahun, baru sekali satu penggalan. Jadi saya rasa ini gerak kerja politik yang harus dilakukan, dan dia tak semestinya kita bercakap benda ni, mungkin benda lain dulu, bukan? Benda lain segi pengurusannya, dari segi. Jadi sebagai contoh, untuk meyakinkan bahawa PAS khususnya dan Pakatan Rakyat umumnya mampu mentadbir negara, dia kena dihadapan dalam isu-isu yang lain. Jadi di parlimen sebagai contoh, YB Pakatan Rakyat harus dihadapan dalam soal membicarakan ekonomi, membicarakan soal bagaimana meningkatkan hasil negara, bagaimana hendak membersihkan pengurusan daripada soal kronisme dan sebagainya, ya. Jadi kalau mereka yakin, kalau rakyat yakin bahawa mereka ini mampu menguruskan negara dengan baik, mampu menambahkan resources dan juga daya saing negara, maka dia kata kalau macam ni buat apa pun tak apa. Jadi kita buatlah hudud sebagai contoh. Tapi kalau dia kata yang ada pun tak boleh buat, yang itu apatah lagi, bukan? Kalau balak pun habis, kalau duit pun kering, kalau buat benda ni habis kudung tangan orang. Dia orang macam itu dia fikir, ya, dia fikir macam itu. Jadi yang harus ditayangkan sekarang adalah benda-benda yang jelas itu. Jadi kalau sebagai contoh lah, kalau Selangor boleh menunjukkan ketelusan dan kehebatan dia dari segi pengurusan ekonomi, kalau dia boleh bagi allowance dan gaji kepada ketua Mangkang sama seperti gaji yang dibagi pada Exco, maka nanti saya rasa mungkin satu hari nanti dia percaya, kalau yang macam ini boleh percaya, bukan? Jadi kehebatan itu harus ditunjukkan dalam benda-benda yang lain, yang lebih dekat di hati rakyat, kan? Jadi kalau pengurusannya banyak berlaku ketirisan, dari segi pengurusannya tidak cekap, inovasinya tak nampak, ya, itu pun belum tentu juga. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Turki, saya berasa takut, ya. Sebab saya rasa di Turki itu apa yang berlakunya perfect, tetapi masih dicari kesalahan mereka. Begitu juga di Mesir sekejap begitu, nampak hebat. Dan mereka tidak sebut isu-isu yang kita bincang ini. Mereka menumpukan isu yang lain, soal pengurusan, soal kehebatan mentadbir, memperkayakan negara. Dan masih mereka dilihat sebagai ini golongan yang nak menggunakan kita untuk bawa masuk Islam daripada belakang. Jadi ini satu perkara yang saya fikir kita harus fikirkan.
Lainlah kalau negara kita ada sistem seperti Brunei yang tak perlu dengan politik, tak perlu sokongan, tak perlu pilihan raya. Itu nasib dia lah. Kita dalam kerangka yang berlainan. Jadi pendekatan dan strategi itu saya fikir harus berlainan. Dengan Brunei itu lain cerita lah. Itu pun saya fikir tidak juga senang, oleh kerana kalau kita tengok laporan media, sudah mula ada pihak-pihak yang memang sentiasa tak suka, tak setuju, akan ditonjolkan pelbagai isu, pelbagai perkara yang tak relevan, soal kezaliman, soal penindasan dan sebagainya, dan mungkin akan ditonjolkan benda-benda lain yang berlaku di situ untuk memburukkan imej negara Brunei Darussalam. Jadi ini antara cabaran, dan saya fikir di Malaysia kalau kita dapat tunjukkan, kita dapat bekerja ke arah untuk melaksanakan benda ini dengan sistem yang ada, saya fikir satu pencapaian yang hebat. Dan saya rasa pengalaman rakan-rakan kita di negara yang lain itu sudah ada sikit sebanyak, dan di negara kita dengan kedudukan ataupun dengan sifat masyarakat majmuk ini, saya rasa akan menjadi satu rakaman sejarah yang nantinya akan dapat dimanfaatkan oleh rakan-rakan dalam generasi akan datang, bagaimana melaksanakan syariat dalam negara berbilang kaum, dalam sebuah sistem yang terpengaruh, yang masih lagi dalam kerangka yang ditinggalkan oleh penjajah kita. Jadi saya fikir itu saja lontaran yang saya dapat berikan, dan saya mohon maaf kalau ada sekiranya mungkin pandangan yang tidak begitu baik, ataupun mungkin pandangan-pandangan yang mungkin dikira kontroversial. Mudah-mudahan kita dapat bicarakan dan sama-sama kita wacanakan supaya kita dapat pulang dengan suatu wawasan yang jelas, dengan rangka kerja yang jelas, supaya selepas ini kita dapat menumpukan apakah bentuk penumpuan kepada gerak kerja kita. Oleh kerana PRU14 pun tak lama lagi, jadi kita harus macam mana pun mengekalkan apa yang ada. Dan saya fikir sekarang ini kita akan bertumpu ke Sungai Limau. Saya tak pergi lagi, insyaAllah 2-3 hari lagi saya akan pergi ke sana. Jadi sekian itu dahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis ucapkan terima kasih kepada panelis yang pertama kita pada hari ini, yang banyak telah menyebut tentang isu yang berkaitan dengan perlembagaan kita sendiri, dan cadangan beliau sendiri kepada Yang Berhormat Tok Guru Datuk Bentara Setia ketika mana Tok Guru menjadi Menteri Besar suatu ketika dulu. Jadi ini memberi arti kepada kita bahawa sebenarnya mengikut apa yang telah dinyatakan tadi tidak menjadi masalah. Sebenarnya mudah untuk kita melaksanakan hukum hudud itu sendiri.